di mana Kelantan dan Terengganu tu kita ketika mengundi tu katanya ramai tak balik, perantau tak balik. Tapi walaupun ramai perantau tak balik pun masih disapu bersih ataupun hampir bersih oleh dalam keadaan yang seperti Datuk Faizal katakan tadi, dengan PHBN dalam keadaan yang sangat teruk, dengan masalah harga barang dan sebagainya, dengan gelombang Datuk Seri Sanusi dengan gelombang hijaunya, masih tidak dapat memenangi negeri-negeri lain. Dalam keadaan yang sangat teruk ni, you gambarkan PHBN ni dalam keadaan yang sangat teruk. Teruk begitu pun you cannot win. Kita beri ruang kepada Tuan Jamali. Ini kita kita tak boleh terlupa kita ada 4 orang pada malam ini. Saya semua berlaku heavyweight adil, bercakap, saya ingat macam saya dah hampir Tuan Jamali, kita perlu berlaku adil ya. Perlu bersetuju untuk perkara yang benar dan juga kita perlu bersetuju kalau ada kelompongan dan juga kekurangan. Ya, memang benar, di 3 negeri bersandarkan kepada prestasi, Pulau Pinang, Selangor dan juga Negeri Sembilan. Negeri Sembilan selepas Datuk Seri Amiruddin Harun mengetuai Negeri Sembilan berlaku surplus dari segi ekonomi di Negeri Sembilan. Selangor mencatatkan jumlah lebih kurang 21.1% kepada KDN negara, antara negeri yang termaju dan juga tertinggi. Malah Pulau Pinang juga tidak perlu dikatakan banyak lagi menyumbang kepada KDN negara dalam kadar yang tinggi. Dan ketiga-tiga negeri ini menunjukkan potensi dan juga prestasi yang boleh dikatakan membanggakan. Ini mungkin orang bandingkan dengan 3 negeri dipegang oleh Perikatan Nasional, Kedah, Terengganu dan juga Kelantan. Tidak bermakna negeri itu tidak maju. Cuma apabila dibandingkan progres itu, mungkin tidak adil. Jadi apa pandangan untuk melihat seharusnya rakyat menilai dalam aspek potensi, perkembangan dan juga apa yang telah dilakukan oleh kerajaan negeri sebelum ini? Kalau daripada aspek pembangunan, kita tak boleh nak bezakan negeri-negeri yang sekarang ini di bawah PHBN dan satu lagi ialah negeri-negeri di bawah PN. Kerana kita tahu semenjak daripada dahulu kita memang sentiasa mengamalkan pembangunan yang agak centralized dan kemudian dia ada limpahan. Tapi di Kedah sendiri, dengan saya rasa zaman Tan Sri Ma'ruf dulu, masa MB created dengan Pak Lah dulu created the Northern Corridor. Jadi daripada situ Kulim High Tech Park dan sebagainya. Jadi daripada situ pun kita nampak kebanyakan pelaburan masuk ke sana dan juga limpahan daripada Pulau Pinang itu sendiri. Tapi daripada aspek Kelantan dan Terengganu, itu kita selalu akan nampak dia agak ketinggalan. Tetapi seperti apa yang kita nampak, sentimen ataupun apa rasa penduduk-penduduk di negeri itu sendiri, kita walaupun kita suka ataupun tidak, contohnya macam Tuan Iswardi kurang gemar tentang apa pilihan rakyat-rakyat negeri Terengganu ataupun Kelantan, tetapi kita sebagai orang yang bertanding perlu berdamai. Maksudnya kalau orang itu sudah pilih, pilihlah. Begitulah maksudnya. Kerana saya rasa untuk PRN kali ini dia agak penting, di mana Kelantan dan Terengganu tu kita ketika mengundi tu katanya ramai tak balik, perantau tak balik. Tapi walaupun ramai perantau tak balik pun masih disapu bersih ataupun hampir bersih oleh Perikatan Nasional. Tetapi juga saya nak ambil pendekatan ini juga kepada untuk mungkin pihak Perikatan Nasional untuk fikirkan, walaupun dikatakan sapu bersih ataupun sapu banyak di Kedah, Kedah, Kelantan dan Terengganu, menang di Selangor dan sebagainya. Kalau kita tengok pada PRU sebelumnya, tak banyak pun kursi tambah sebenarnya. Jadi saya kata kepada rakan-rakan dalam perikatan, dalam keadaan yang seperti Datuk Faizal katakan tadi, dengan PHBN dalam keadaan yang sangat teruk, dengan masalah harga barang dan sebagainya, dengan gelombang Datuk Seri Sanusi dengan gelombang hijaunya, masih tidak dapat memenangi negeri-negeri lain. Dalam keadaan yang sangat teruk ni, you gambarkan PHBN ni dalam keadaan yang sangat teruk. Teruk begitu pun you cannot win. So apa you punya plan next ke depan? Sebab tu saya selalu tekankan, contohlah orang kata tentang
PHBN, dan selalunya kalau daripada aspek Melayu Islam ni, kita selalu tekankan tentang kehadiran DAP. DAP ni memang satu sosok yang memang menjadi satu orang kata target lah untuk membangkitkan tentang sikap ataupun sentimen Melayu dan Islam dekat situ. Tapi saya nak kita lihat kembali, kalau kita nak go on sentimen Melayu Islam saja, you kena tengok majoriti kerusi. Kalau dengan majoriti kerusi Melayu Islam saja, saya rasa dalam sekitar 155 termasuk Sabah Sarawak. Boleh menang tak? Itu. So dia kalau tak boleh menang, sebab tu saya kata macam mana pun setiap parti ataupun perikatan ataupun satu coalition besar tu, dia kena kahwin dengan salah satu. Sebab tu kadang-kadang kita jangan terlepas cakap nak kata ni apa benda semua kan. Sebab tu saya selalu katakan kalau sekarang ni apa yang mungkin UMNO ataupun boleh buat, contohnya UMNO dia ada satu track record yang baik, pernah bersama gerakan, duduk dengan DAP. PAS pernah buat, Bersatu pernah buat. Maksudnya bagaimana mereka ketika bersama DAP dan bagaimana penyokong mereka dapat menerima ialah dengan bagaimana mereka menarik DAP untuk memahami aspirasi mereka. Jadi UMNO should do the same. Cuma Tuan Jamali, bersandarkan kepada analisis ini, kita perlu untuk realistik. PAS dan juga DAP cemerlang pada PRU DUN ke-15 tempoh hari. Jadi ini menggambarkan ada berlakunya pertembungan kedua-duanya itu, walaupun ideologinya berbeza, fahamannya itu berbeza, tetapi kita meraihkan kedua-duanya ada kekuatan tersendiri dan juga ada isu yang ditangani secara tersendiri, baik PAS maupun DAP, dan mereka tahu untuk menarik pengundi masing-masing. Ya, kalau benar DAP ini memainkan isu perkauman dan sebagainya, mengapa dalam perihal ini komposisi Barisan Nasional tidak diterima oleh masyarakat Cina tetapi lebih cenderung kepada DAP? Mungkin apa yang ditawarkan DAP itu dekat apa yang dikehendaki oleh pengundi-pengundi dan penyokong mereka. Termasuk juga PAS, kita tidak boleh menafikan PAS ada kekuatannya tersendiri yang boleh menarik undi, menyebabkan berlakunya gelombang di Terengganu, Kelantan dan juga di Kedah. Jadi apa mungkin kita melihat kebangkitan DAP dan juga PAS ini menggambarkan bahawasanya akan berlaku satu gelombang politik baru yang tidak lagi bergantung kepada parti yang berasaskan purely Malay, tetapi melihatkan kepada bagaimana kesetiaan dan juga fahaman parti itu dibawa oleh kedua-dua ini. I a little bit disagree on that. Sebenarnya kita punya politik baru ni tak pernah baru pun. We are still a very racial punya. And sebab tu I kata, realiti dia ialah kita ni diciptakan Allah. Memang fitrah kita sayang bangsa kita. It's not wrong for you to love your bangsa. And tapi jangan ekstrim. You have to sit down and talk. You cannot pull the fabric of the country, koyak dengan satu ke kanan sana, satu ke kiri sini, ataupun sebenarnya DAP ni bukan parti kiri, kalau dia kanan untuk Chinese lah. Jadi kita still di situ sebenarnya. Kita still di situ. Tetapi DAP, kita perlu mengakui kalau setiap kali bertanding majoritinya itu besar. Ya, termasuk juga di PAS. Ya, ada beberapa kerusi yang PAS mendapat majoriti yang besar. PAS ini boleh digambarkan ada kajian mereka membuat doktrinasi serawal kecil. Pasti. Ya, doktrinasi itu diterapkan daripada kecil dan daripada awal. Maka perancangan politik selepas ini parti-parti lain juga perlu melihat rujukan-rujukan ini. Saya kalau nak guna perkataan doktrinasi itu mungkin tak sedap sikit lah. Mungkin pengkaderan ke ataupun membina kesetiaan kepada brand tu ke. Saya nampak benda ni dalam PAS, saya nampak benda ni dalam DAP dan benda ni juga yang Tan Sri cakap tadi, mungkin saya boleh ulas sikit tentang ini masalah UMNO. UMNO dia sebenarnya bukan perlu berubah kepada baru, dia kena cari balik dia punya diri lama. When was the last time UMNO talked about the Malay and Islam punya rights? Lama lah. UMNO sebenarnya kalau you tengok parti yang kuat hari ni, contohnya PAS, daripada dulu sampai sekarang tak pernah lari perjuangan dia tentang Islam dan kali ini dia tambah dengan Melayu. Tak pernah lari. DAP pun sama. Walaupun sekarang tak adalah kalau orang kata tak adalah selepas Anthony Loke naik, lepas tu kita tengok P. Ramasamy hari tu pun bercakap something dan kemudian ditolak keluar dan Lim Guan Eng pun macam disenyapkan begitu. Jadi nampak. Jadi sebenarnya UMNO ni dia punya masalah dia ialah dia memang tak ada daripada awal. Even kalau kita tengok family UMNO sendiri, family UMNO anak-anak ni, you carilah you punya own.
You nak sokong siapa bebas. Ya. Demokrasi kat situ. That's why UMNO tadi yang kapal besar tu susah nak move sebab banyak kepala. Tapi itu pun kewarna-warnian UMNO. Sebab mereka tidak mengamalkan konsep samik nawa ta'na. Ya. Ataupun tidak mengamalkan konsep tentang betul-betul berpegang pada bangsa. Sebab saya rasa UMNO ni banyak cakap pasal bangsa ni di PAU je. Lepas tu hilang lah cerita pasal Melayu. Berpegang kepada parti. Ya. Jadi that's why UMNO ni dia quite sukar sikit. Tapi something yang nak kena tengok balik lah. Okey. Sebab tu UMNO ni dia nak, kalau nak bagi dia kuat, dia kena satu leader yang memang kuat. Memang boleh pegang. Okey. Tuan Iswadi, kelebihan kepada Kerajaan Perpaduan Datuk Seri Anwar Ibrahim apabila di peringkat persekutuan. Jadi ramai yang membawa anggapan dan juga membawa analisis seharusnya Datuk Seri Anwar Ibrahim fokus untuk ke arah penambahbaikan negara dan juga fokus untuk menawarkan sesuatu yang baik bukan saja untuk negara tetapi di negeri-negeri. Tetapi apabila ada yang kecewa kerana mungkin dalam tujuan-tujuan kempen, jeraiwara kempen, ada serangan-serangan peribadi menyebut nama-nama ahli-ahli politik, malah seteru dengan Datuk Sanusi juga digambarkan sebagai tidak perlu dilakukan oleh Datuk Seri Anwar. Dan juga ada yang membangkitkan isu gula-gula sepanjang tempoh berkempen. Diumumkan inisiatif kepada petani, nelayan sewaktu tempoh berkempen di Kedah. Jadi ini menggambarkan di mana reformasinya, di mana pembaharuannya, kerana kalau sebelum ini disebut gula-gula politik ini amat memalukan kerana ingin membeli rakyat dengan wang dan juga tawaran cash. Jadi tidakkah Datuk Seri Anwar perlu pada ketika ini fokus pada penambahbaikan bukan hanya berpolitik? Soalan tu patut tanya pada Datuk Seri Anwar Ibrahim sebenarnya. Pandangan Tuan Tetapi Iswadi. pandangan saya